Ini bab sembahyang ataupun bersembahyang pada ketika gelap ataupun berlaku kegelapan, wa nahwiha, dan seumpamanya. Dalam nuskha yang lain, wa ghairiha, dan selainnya, yakni selain daripada berlaku kegelapan itu, seperti gempa dan seumpamanya. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada An-Nadhr, beliau berkata pernah berlaku kegelapan di zaman Anas bin Malik. Dia berkata, aku pun pergi kepada Anas, lalu aku berkata, wahai Aba Hamzah, adakah pernah berlaku keadaan seperti ini kepada kamu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu? Qala, Anas berkata, ma'adzallah, tak ada, tak ada sama sekali. Ma'adzallah, minta dijauhi, dijauhi Allah. Atau semoga Allah menjauhkan, ataupun kita memohon pertolongan ataupun perlindungan daripada Allah. Itu boleh. Tapi maksud dia di sininya tak ada sama sekali. Sesungguhnya angin kencang bertiup sahaja, kami sudah pun bersegera pergi ke masjid kerana takut akan berlaku kiamat. Bab sujud indal ayat. Ini bab sujud pada ketika melihat tanda-tanda, yakni kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ikrimah, beliau berkata, ada orang menceritakan kepada Ibnu Abbas, si fulanah, iaitu salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mati. Terus Ibnu Abbas turun bersujud. Faqila lahu, maka orang berkata kepadanya, adakah engkau bersujud pada ketika ini? Faqala, Ibnu Abbas pun berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kamu nampak sesuatu tanda, tanda kebesaran Allah, maka kamu bersujudlah. Mana lagi ada tanda yang lebih besar daripada kepergian ataupun kematian isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab tafri' abwab salatis safar, perincian ataupun perbincangan berhubung dengan bab-bab sembahyang dalam perjalanan. Bab salatil musafir, ini bab sembahyang orang musafir. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, sembahyang itu telah difardukan dua rakaat. Yang ini dahulu sembahyang itu difardukan dua rakaat, sama ada pada ketika bermukim ataupun dalam perjalanan. Kemudiannya ditetapkan sembahyang safar itu, yang ini seperti asalnya, dan ditambah pada sembahyang hadar, dan ditambah pada sembahyang hadar. Ini sembahyang pada ketika seseorang itu berada di tempatnya. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ya'la bin Umayyah, beliau berkata, saya kata kepada Umar bin Al-Khattab, apa pandanganmu ataupun apa katamu tentang orang-orang yang mengqasarkan sembahyang, padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, iaitu apabila kamu takut kamu akan diceroboh oleh orang-orang kafir. Keadaan seperti itu, hari seperti itu telah pun berlalu. Hari ini sudah tidak ada lagi keadaan seperti itu. Faqala, Umar menjawab, aku pun pernah hairan seperti mana engkau hairan itu. Kerana itulah aku telah menyebutkan perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kamu.
oleh itu kamu hendaklah menerima sedekahnya. Dengan riwayat satu lagi sama juga hadisnya, sama juga hadis sepuasa ini juga. Babun mata yaqsuru al-musafir, bilakah seseorang yang bermusafir itu boleh mengqasarkan sembahyangnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Yahya bin Yazid al-Hunai, beliau berkata, saya telah bertanya Anas bin Malik tentang qasar, tentang mengqasarkan sembahyang. Maka Anas berkata, Rasulullah SAW apabila keluar sejauh perjalanan 3 batu ataupun 3 farsakh, Syu'bah telah syak dalam meriwayatkan lafaz ini. Baginda SAW akan bersembahyang 2 rakaat. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau berkata, aku telah bersembahyang bersama Rasulullah SAW zuhur di Madinah 4 rakaat dan asar di Dhul Hulaifah 2 rakaat. Mula-mula malam ni iaitu berkenaan dengan sembahyang pada ketika berlaku kegelapan. Nampak sesuatu yang pelik lah berlaku. Misalnya kegelapan ataupun lain-lainnya. Di sini pernah berlaku semasa Anas bin Malik masih hidup lagi, berlaku gelap, tengah hari tapi gelap. Jadi adalah orang tanya, yang di perawi ni lah, dia tanya, wahai Abu Hamzah, adakah pernah berlaku kepada kamu keadaan seperti ini semasa Rasulullah SAW dahulu? Adakah pernah berlaku? Anas berkata, ma'adallah, ma'adallah. Sebab itu kita tengok dalam syarah kita, wal gharad bi hadzal kalam inkaru wuqu'i mithli hadhihi adh-dhulmah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dianya iaitu nak menafikan adanya suasana ataupun keadaan seperti ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tak ada. Asal makna ma'adzallah, kita pohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni daripada berlakunya perkara seumpama ini. Tapi maksud di sini ialah tak ada, tak ada. Maknanya ma'adzallah, tidak ada sama sekali berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya ni, kata dia. Di zaman Nabi dulu, dia nak ceritalah, zaman Nabi dulu tak, walaupun tak ada hak lagu ni, angin saja bertiup kencang, kami sahabat-sahabat ni cepat pergi masjid, bersegera pergi ke masjid. Takut apa? Takut berlaku kiamat. Takut berlaku kiamat. Padahalnya kita kata banyak lagi perkara-perkara lain, alamat-alamat kiamat tidak timbul, tidak ada lagi. Apa yang pergi lari pergi ke masjid tu takut kiamat? Atau kiamat mana yang dimaksudkan ini? Kalau kita nak kata kiamat hak besar tu, kiamat hak semati tu, maka tidakkah sahabat-sahabat ni tahu bahawa banyak lagi alamat-alamat kiamat tu tidak nyata lagi, dan Nabi SAW pun tak pati lagi, duk ada lagi, kiamat lagu mana? Banyak lagi hak tak ada. Dia tahu dah kira-kira apa maksud kiamat. Satu, kalau kita pakai kiamat dengan makna kiamat sungguh, maka sesuatu yang besar itu kita kena ingat semua. Supaya Dajjal lah, walaupun tak ada dengan kita, Dajjal hak sebenar tu, tapi oleh kerana Nabi SAW sebut benda tu sebagai suatu perkara yang besar, kita kena ingat semua hak tu. Hak tu kena letak depan. Supaya apa? Supaya anak cucu ni beringat semua, generasi kemudian ni beringat semua kepada perkara tu, walaupun perkara tu lambat lagi berlaku ataupun tidak berlaku. Itu kalau kita kata mengikut makna yang pertama, yang ni kiamat ni makna kiamat sungguh. Yang kedua, makna kiamat ini kiamat makna berlaku sesuatu perkara yang besar lah, malapetaka. Dalam keadaan berlaku malapetaka tu, dia nak ayat di sini hak anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam takrirkan, makna membenarkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam terima. Dia tak kata apa sahabat buat gitu, maka dia pun buat lagu tu juga. Iaitu dalam keadaan mungkin berlaku malapetaka tu, hak moleknya kita pergi mana? Kita pergi masjid. Kita pergi ke masjid. Sebab apa? Masjid itu tempat suci.
Kalau kata kita nak mati pun molek mati situ. Dan apabila kita pergi ke tempat tu, tentu sekali keadaan kita tu terkawal. Keadaan kita tu terkawal, iaitu kita tidak akan tepik tak tu kalu, dan lebih banyak kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan seumpama itu, hak lebih sesuainya kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh semaya, boleh berdoa. Dan kalau sekiranya berlaku sesuatu yang menyebabkan kita mati, gempa bumi ke apa ke, maka kita mati dalam keadaan tempat suci, dalam keadaan kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Tapi kalau kita ada cara lain, misalnya bencana ni akan berlaku di sini, hak moleknya kita tidak duduk di situ, kita boleh tahu. Dengan adanya ilmu-ilmu macam sekarang ni, puting beliung akan mari sini. Tak boleh duduk di kawasan tu, kena lari tak apa kalau tu. Tapi dalam keadaan kita tidak tahu tempat mana kau paling sesuai kita nak pergi, situ maksudnya. Tempat yang paling sesuai kita pergi ialah masjid. Itulah tempat perlindungan kita. Tempat perlindungan kita, nak kiranya dari segi alam rohaninya, situlah lebih selamat. Dari segi jin, syaitan, gapo pun, perkara-perkara yang tak molek tu, kalau ada pun tidak sebanyak di tempat lain. Dan kita lebih ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja dalam keadaan malapetaka gini, sebenarnya ajaran Islam supaya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dalam keadaan perempuan tu mengandung, misalnya satu contohlah, dalam keadaan perempuan mengandung, kalau nak kira penat dia tu, mari kota tidak kena sembahyang, mari kota. Tapi kalau mengandung, tak mari kota lah, mengandung kena sembahyang tu siapa kesuk, siapa akan melahirkan anak, siapa akan beraduk. Kita kata kalau nak kiranya lebih munasabah, bagi rehat, bagi cuti, tak payah sembahyang tu masa mengandung tu. Tetapi hikmat dari segi syariat ni lagu lain. Mana dalam keadaan itulah hak moleknya, makna kita ingat, orang-orang perempuan ni ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan dia tidak seorang, ada anak dalam perut dia tu yang sentiasa mana memberi kesan kepada dia. Segala apa yang berlaku kepada ibu tu, dia merasa ada kesannya kepada anak. Dalam keadaan tu dikehendaki orang perempuan ni tidak lupa kepada Allah. Tidak lupa kepada Allah tu lagu mana? Hak paling nak suruh ingat kepada Allah tu cara yang terbaiknya, iaitu dengan sembahyang. Wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah sembahyang untuk ingat kepada aku. Itu ajaran agama. Maksud di sini pergi ke masjid ni supaya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masjid jauh, tak ada masjid, kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga tak apa juga. Hak tu maksud sebenarnya. Maksud sebenarnya iaitu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya dalam keadaan-keadaan begitu. Bukan keadaan tak molek saja, keadaan molek pun sehingga syariat menentukan mewajibkan sembahyang kepada perempuan yang mengandung itu dengan maksud tu, supaya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita takut mengikut syariatnya, takut kepada benda-benda yang memang wujud, memang berlaku, tak apa, kita beringat. Hak tak alihnya, dia tak beri, takut kepada benda hak bukan-bukan, tak ada dek, percaya kepada khurafat, tahyul apa tu, tu tak alih, memang dia tidak benarkan. Kita menakut-nakutkan anak kepada hantu, sebagainya, kita kata tu tak boleh. Tapi kalau kita menakutkan dajjal, menakutkan syaitan misalnya, lagu ni dia menggoda kita, dari segi tu, bukan takut dari segi nak lari, nak nusuk tu, tak. Takut dari segi beringat dia tu musuh kita, dan mengingatkan kepada kiamat, tu tak apa. Tak apa, sebab itu memang benda ada, bukan khayalan, benda ada. Dan benda tu penting, akan mengubah segala-galanya. Kalau kiamat, tak ada lah dunia, alam dunia ni tak ada, habis dah cerita tu, masuk ke satu alam yang lain pula. Dan bermakna itu lebih dekat kita kepada tempat tuju kita. Kalau selagi tidak kiamat, tak ada lah akhirat, alam akhirat, syurga neraka tak ada situ.
Itu kita menakutkan kepada perkara-perkara yang seumpama ini tak apa. Dan Nabi SAW kalau sahabat takut ni, itu memang bagus. Tidak kata menakut-nakutkan dengan benda yang lagu ni jadi tak molek, jadi jiwa manusia ni jadi takut, ngeri. Tidak pernah berlaku kepada orang Islam kerana takut pada benda ni sampai tak jadi buat. Buat kerja apa, tak jadi kerja apa, tak ada. Takut dalam Islam ni dia sebut benda-benda lagu ni dalam keadaan kita sedar molek. Tidak kata semua orang sakit jiwa tu takut, tak ada lagu tu. Kalau siapa gitu, itu tak kena tu, ada tak kena tu. Kalau siapa gitu jadi. Dan kita tengok di sepanjang sejarah dia tak ada. Maknanya kalau masuk tu ajaran tu betul molek kepada orang-orang Islam. Sekadar dia tahu dan dia beringat dengan benda-benda ni, itu memang bagus, digalakkan oleh syarak. Dia kata sembahyang pada ketika gelap. Sembahyang ni sembahyang berapa rakaat? Sembahyang ni kalau disebut secara mutlak begitu, maka 2 rakaat. Sembahyang sunat-sunat ni asasnya ialah 2 rakaat. Kita boleh sembahyang. Kita tengok ayat-ayat yang tanda-tanda yang menakutkan kita. Gelap ke, atau apa-apalah keadaan yang menakutkan. Kalau suatu tempat tu, kalau kita pergi, kita berasa seram apa-apa, molek sembahyang. Itulah maksudnya. Jadi tidak semesti gelap, apa-apa lah. Mana kita molek sembahyang. Dengan sembahyang tu, tempat tu jadi bersih. Jadi hak yang kita kata makhluk-makhluk pengacau ke apa tu, dia akan tidak kacau kita, sama ada dia lari ataupun dia tidak kacau kita. Itu kelebihan sembahyang saat ni. Lepas tu hak tu hak tak nampak. Hak nampaknya kalau kita kata gempa ke gapo ke pun ada juga, boleh juga sembahyang, molek juga. Berdasarkan hadis ini. Begitu juga petir, pelakar kuat sangat, kalau misalnya menakutkanlah, pelakar pelik, molek kita sembahyang. Molek kita sembahyang dalam keadaan itu. Dan sembahyang ni sembahyang masing-masing lah. Sembahyang masing-masing. Kalau maksud dalam hadis ini gelap tadi yang berlaku di zaman Mu'ad, di zaman Anas tu, maksudnya gelap tu kerana gerhana matahari, maka sembahyang ramai-ramai supaya ditunjukkan oleh Nabi SAW. Cuma dia kata tidak pernah berlaku lagu ni gelap setara tu. Gerhana matahari tu ada berlaku juga di zaman Nabi SAW, tapi tidaklah setara ni. Kalau maksud dia di sini kegelapan itu berlaku tu kerana gerhana, maka supaya ditunjukkan oleh Nabi SAW. Itulah caranya, iaitu sembahyang beramai-ramai dengan jemaah, seperti yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau hak gelap ni tidak kerana gerhana, kerana hak lain-lain, maka sembahyang sorang-sorang lah. Tapi kalau sembahyang ramai boleh ke tidak dalam keadaan lagu ni jemaah? Boleh juga. Dia ada khilaf di antara ulama lah. Ada khilaf di antara ulama. Tetapi ramai ulama mengatakan boleh. Boleh. Kalau tak ada tu imam, sembahyang sorang lah. Sembahyang sorang. Angin yang kencang kau gapo kau, itu. Kalau tengah malam tiba-tiba jadi cerah pelik. Itu pun ini pun dalam kitab dia disebut. Serupa juga. Mana keadaan-keadaan yang pelik itu hendaklah mana yang kita ingat kepada Allah dalam keadaan itu. Itu maksudnya. Ini bab sujud pada ketika tengok tanda-tanda kebesaran Allah ataupun perkara-perkara yang pelik lah. Perkara-perkara yang pelik tu disebutkan dalam hadis-hadis ini sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Maksud sujud ini sama ada sujud saja supaya kita sujud tilawah, ataupun sujud syukur, ataupun sujud di sini termasuk dalam bab mimbab itlaqil juz wa iradatil kull. Maksudnya sebut sebahagian tapi maksudnya semua, iaitu apa dia maksud sembahyang. Di sini kalau nampak perkara-perkara yang pelik tu sembahyang. Tetapi kalau kita kata sujud di sini dengan makna sembahyang, maka dia jadi lebih kurang serupa dengan tadi tajuk. Sebab tadi sembahyang dah. Di sini maknanya bukan sembahyang, lebih sesuai. Walau bagaimanapun kemungkinan tu tetap ada lah, tetap ada. Dengan makna sembahyang juga. Tapi kalau kita kata
Semaya tadi sudah ada semaya. Dan pada ketika kegelapan itu pun satu tanda kebesaran Allah SWT juga. Jadi di sini maksudnya sujud saja. Boleh kau sujud saja. Jadi ada kau sujud ni orang panggil sujud syukur saja, ataupun sujud kerana takut, dalam keadaan takut tu kita sujud, boleh juga. Jawabnya berdasarkan riwayat ini Imam Abu Daud nak ceritanya, boleh juga. Sujud saja tu. Tujuannya kita nak menyatakan kehinaan kita ataupun berserah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu tujuan. Walau bagaimanapun hadis ini ulama khilaf lah tentang hadis ni. Ada yang mengatakan boleh kira hadis ni hasan, ada yang mengatakan dhaif. Ada yang mengatakan dhaif. Kalau orang yang kata dhaif tu bermakna dia tak sipakai lah ni. Sujud-sujud ni kalau dia nak pakai pun dengan makna semaya sepohak sebelum ni. Sujud saja tu tak ada. Sujud saja ni syukur, adalah sujud saja syukur ataupun sujud tilawah. Adapun kerana perkara-perkara yang pelik berlaku ni, di alam semesta ni yang berlaku, itu tak ada, sujud saja. Sebab apa hadis ni kata dia tidak kemah. Tapi bagi orang yang terima, mana ada sujud. Yang tidak kemah tu duduk mana? Iaitu perawi Salm bin Ja'far. Salm bin Ja'far tu ada yang terima, kata dia thiqah, dan ada yang mengatakan salihul hadis, maknanya boleh kira lah. Paling tinggi dia hasan lah, perawi hasan kalau setara ni. Nasa'i pun kata la ba'sa, laisa bihi ba's, tak apa. Dia ni tak apa. Tak apa tu maknanya tidaklah tinggi benar. Baba boleh lah. Baba boleh. Tetapi ada juga yang mengatakan dia ni matrukul hadis, tak boleh pakai. La yuhtajju bihi, tak boleh nak buat hujah. Bila tak boleh nak buat hujah dalam perkara cara kita nak ibadat, nak buat sesuatu ni, tak boleh berdasarkan hadis yang setara ni. Dia tak saya pakai. Tak apalah. Ikrimah kata ada orang rayak kepada Ibnu Abbas, fulana, dia tidak sebut, boleh jadi dia tidak pasti nama tu, ataupun dia tidak ingat, ataupun dia tidak tahu ke, cuma orang royak kepada dia isteri Nabi SAW mati. Boleh jadi gitulah. Ya, dia sebut fulanah itu. Fulanah tu kalau kita si fulan lah, fulanah tu perempuan. Tapi maksud dia tentulah fulanah yang dimaksudkan di situ ialah isteri Nabi SAW. Ada salah seorang isteri Nabi SAW wafat. Ada ulama mengatakan ini Safiyah, ada yang mengatakan ini Hafsah, ada juga yang mengatakan hak mati ini ialah Saudah. Saudah. Jadi tidak jelas lah. Walau bagaimanapun tentulah iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas bila dengar hak ni, dia pun sujud. Sujud ni sama ada seperti kata tadi lah, sujud saja ataupun sujud dengan makna semaya. Kalau semaya 2 rakaat. Sebab semaya saja tu witir. Waktu tu tak ada waktu tu. Ada hak witir itulah. Hak witir tu. Kalau semaya lain-lain dia tidak. Dia mesti kena ada pasangan dia tu. Ada gu dia. 2 rakaat, 4 rakaat, dan seterusnya. Hak sembahyang maghrib tu tak kira lah hak tu sembahyang maghrib tu. Dan dalam masalah sembahyang pun banyak lagi lah khilafnya dalam perkara tu. Sebab tu dia kata sajidan atiyan bis sujud au musalliyan, sama ada dia bersujud ataupun dia bersembahyang. Maksud sini khilaf hak tadilah seperti kita kata tadi. Maka orang pun kata, adakah kamu sujud pada saat ini? Kata-kata orang seperti ini ada 2 makna. Satu, boleh jadi ketika Ibnu Abbas sujud itu waktu yang dilarang seseorang itu sembahyang.
Misalnya lepas asar ke, lepas subuh ke, dia sujud ataupun dia semaya pada masa itu. Sebab itulah jadi orang ni kata, adakah kau sujud pada masa ni? Sedangkan masa ni adalah masa yang dilarang seseorang itu bersembahyang. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah engkau sujud pada ketika ni? Mana pada ketika orang mati, seseorang itu mati, sujud. Ada kau sujud lagu ni? Ada kau sujud? Sujud syukur kau apa kau? Maknanya begitu. Hak biasa je kalau sujud ni sujud syukur lah. Adakah kau sujud mana pada ketika ni? Pada ketika orang royak, mana isteri Nabi SAW mati. Itu boleh jadi ada dua makna. Hak biasanya kalau sujud saja gitu, sujud syukur. Nak kata sujud tilawah, tak ada baca apa-apa ayat yang perlu sujud tu. Jadi apa makna? Itu kemuskilannya. Kalau kita kata maksud pada waktu ni waktu yang dilarang, maka Ibnu Abbas adalah termasuk di antara orang yang berpendapat sujud ataupun sembahyang kalau ada sebab, walaupun pada masa yang dilarang, boleh juga. Dia termasuk dalam waktu lah. Sebab Imam Syafi'i memang rujukan utama dia kalau di kalangan sahabat tu Ibnu Abbas. Dia kata kalau ada sebab, boleh. Sembahyang mayat misalnya, ada sebab lah. Sembahyang gerhana kau misalnya, ada sebab lah. Tak apa. Hak tak ada sebab tu, hak tu maksud hak Nabi SAW larang tu, iaitu hak tak ada sebab. Kalau hak ada sebab, tak apa. Yang kedua, kalau kita kata adakah kerana ini pada masa ni, pada masa orang cerita isteri Nabi SAW ni mati kamu sujud, pelik lah. Apa sujud ni? Nak kata syukur, takkanlah syukur isteri Nabi mati. Dia tak faham lah. Maka Ibnu Abbas pun royak. Dia kata Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu nampak sesuatu tanda yang besar, sesuatu perkara yang pelik, maka kamu sujud. Mana lagi tanda yang lebih besar daripada kematian isteri Nabi? Dia pergi kot tu. Ini tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada menunjukkan, mengisyaratkan kepada sesuatu. Mana lagi tanda lebih besar daripada matinya isteri Nabi? Isteri Nabi tu besar maknanya. Bila dia mati, mana itu satu malapetaka lah kepada umat Islam, kepada manusia. Sebab apa yang jadi gitu? Sebab isteri Nabi tu isteri Nabi lagi, dia sahabat lagi. Kalau sahabat saja pun Nabi SAW ada bersabda kan, An-nujum amanatul lis-sama. Bintang-bintang ini adalah pelindung ataupun pengaman bagi langit. Apabila bintang-bintang ini zahabat, atat as-sama' ma tu'ad. Atas sama' ma tu'ad, akan datanglah kepada langit itu apa yang dijanjikan kepadanya. Lepas tu Nabi SAW kata, ana amanatul li ashabi, fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Itu dalam hadis. Aku adalah pelindung ataupun pengaman kepada sahabat-sahabatku. Apabila aku pergi, akan berlakulah kepada sahabat-sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Lepas pada tu Nabi SAW kata, wa ashabi amanatun li ummati, fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Begitulah hadisnya. Iaitu sahabat-sahabat aku ni pelindung ataupun pengaman kepada umat aku. Apabila sahabat-sahabat aku pergi, tak ada, maka akan datanglah kepada umatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Itu makna besar tu. Mana kalau dalam alam ni, dalam alam ni, bintang-bintang tu bukan saja tu Allah SWT buat. Yang masing-masing duduk pada kedudukannya dan berlari, beredar pada falak-falaknya, tempat laluan-laluan dia tu. Itu sebenarnya adalah berlaku dalam sistem yang kukuh. Mana? Dia tetap molek lah, molek seperti biasa lah, kita boleh kira lagi. Ni sebulan,
2 bulan, kita boleh kira molek. Tapi bila sudah kucah hak tu, bila hilang, mana isyarat ni bahawa akan datang waktu tu akan hilang, akan bercelaru. Apabila hilang, akan berlakulah kepada langit apa yang dijanjikan kepadanya. Yang ni perkara yang tidak baik lah, akan berlakulah. Hak ni akan berlaku dekat kiamat. Aku jadi pelindung ataupun pengaman kepada sahabat-sahabat aku. Selagi aku ada, aman. Bila aku pergi, yang ni aku mati, barulah akan berlaku kepada sahabat-sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Baik kau atau tidak baik kau, baru berlaku. Hak ni hak Allah Subhanahu Wa Taala nak berlaku di zaman sahabat lepas pada aku mati. Lepas pada aku mati. Itu maksudnya. Sahabat-sahabat tu pula gitu. Jadi isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bukan sahabat sahaja. Ibnu Abbas tu sendiri sahabat. Ni isteri Nabi bukan sahabat saja, bini Nabi pula. Kalau mati dia tu kan sebut dalam hadis ni dah akan berlaku gini-gini. Ini sudah sebut dalam hadis. Hadis ini riwayat Muslim, Ahmad, dan lain-lain banyaklah dalam kita hadis disebutkan hadis ni. Sebab itulah Ibnu Abbas dia sujud ataupun dia bersembahyang tadi. Serupa dengan berlaku gerhana matahari, berlaku gerhana bulan lah juga. Mana perkara ni mengisyaratkan kepada kelemahan dia. Mengisyaratkan kepada kelemahan dia. Di suatu hari nanti akan lemahlah kedudukan masing-masing planet bumi kau, bintang kau, mana-mana kau, langitnya, kedudukan dia tu akan lemah. Apabila lemah tu, di situlah akan berlaku perkara yang tidak baik. Akan menjadi tanda kepada kerosakannya. Semua orang lah ketika segar tu, kemah tu, penyakit kurang. Tapi bila lemah tu kan, penyakit pun macam-macam lah boleh mari. Itu sebab Ibnu Abbas ini dia sembahyang ataupun sujud di sini. Wa ayyu ayatin a'udz. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bila kamu nampak sesuatu tanda tu tidak semesti dalam bentuk gerhana matahari, dalam bentuk-bentuk yang telah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tidak berlaku, macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tunjuk hak tidak berlaku lagi di zaman dia. Dia tak boleh tunjuklah, tapi dia sudah isyarat dalam hadis dia sebut ayatan, apa-apa tanda. Apa-apalah. Ini pun salah satu tanda mengikut apa yang difahaminya, maka dia pun sujud. Fasjudu, maka kamu kena sujud. Jadi sujud ini mengikut ulamanya supaya sujud tilawah jugalah, mana kena ada air sembahyang. Walaupun kata sujud saja pun kena ada air sembahyang. Seleh tak ada air sembahyang. Kalau kata sembahyang tu, maksud sujud di sini sembahyang tu, benarlah waktu tu, memanglah kena ada air sembahyang. Hak kata sujud saja tu pun dia kena ada air sembahyang juga. Dan Ibnu Abbas dia pernah sembahyang kerana gempa bumi berlaku di Basrah. Pernah Ibnu Abbas sembahyang, orang tahu dia bersembahyang. Menunjukkan apa-apa yang tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau termasuk dalam umum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, seseorang tu boleh buat. Boleh buat macam di sini. Fasjudu, Ibnu Abbas dia sembahyang. Ada orang tanya, zaman Nabi ni ada ke berlaku gempa? Jadi kebanyakan ulama mengatakan tak ada. Tak ada berlaku gempa. Dengan sebab itu tak ada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sembahyang kerana gempa bumi. Tak ada. Tapi ada juga ulama yang mengatakan ada gempa, berlaku gempa. Kalau adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam buat? Tak ada pula disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Yang sebetulnya gempa yang besar lah, dalam skala besar orang kata tu tak ada. Tapi sekadar bergoyang Bukit Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik atas Bukit Uhud, kocok tu, itu kalau kita nak kata gempa, termasuk dalam gempa, hak tu ada berlaku. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata diam Uhud,
Maknanya ada kocok. Sekadar itulah. Itu bukan termasuk dalam gempa yang sebenar. Jadi ulama yang menafikan gempa berlaku di zaman Nabi itu maksudnya gempa yang besar menyebabkan orang berselerok. Itu tak ada. Tetapi gempa pada tempat-tempat yang tertentu seperti pada Bukit Uhud itu, Nabi SAW duduk dengan Sayyidina Abu Bakar dan duduk dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, ada datang tu, tiba-tiba berkocok Bukit Uhud. Nabi suruh dia. Lepas pada tu dia sekadar tu saja, itu tidak termasuk dalam gempa waktu tu. Ulama yang menafikan dia tak kira waktu tu tak kira. Waktu dia kira ada maksud lain. Ada maksud lain. Jadi pergerakan bumi gapo ni tidak semesti kita tengok dari sudut hak tak molek saja, tidak. Hikmat Tuhan kadang-kadang kita tidak faham, ada benda hak molek. Proses dalam bumi itu macam-macam jadinya. Bahan-bahan galian itu dia ada kaitan dengan gempa, dengan gunung berapi, dengan apa tu, dia ada kena-mengena, ada kaitan juga. Termasuk di dalam sistem bumi ini juga yang Allah Subhanahu Wa Taala buat, sunnatullah juga hak tu. Jadi kita tak boleh tengok dari sudut hak tak molek saja. Hak molek dia pun ada juga. Begitu juga kalau misalnya bukit tu berkocok, tidak semesti makna tak molek. Boleh jadi ada maksud hak molek, hak lain, nak menunjukkan kelebihan ni. Nabi SAW boleh jadi kerana bumi ni dia suka kau ataupun keadaan lagu mana, bahagia kau berasa, kita tak tahulah waktu tu. Jadi maknanya apa-apa yang berlaku di alam ini tidak semesti maknanya tak molek. Dengan sebab itu dikatakan apa-apa yang berlaku ni dia bertasbih cara dia. Dia bertasbih cara dia. Itu pujian dia terhadap Allah dalam bahasa dia sendiri. Cumanya kita yang nampak tak molek, benda ni mudarat, benda ni untung, benda ni gini, hak sementara tu ialah nisbah kepada manusia. Tetapi kalau secara keseluruhannya kita tak boleh kata apa-apa yang berlaku dengan kehendak Allah SWT itu tak molek semata-mata, tidak. Bahkan dari segi apa namanya pengajian moden ini sekarang ni pun, sains gapo pun, dia pun kata lagu tu juga. Tidak makna tak molek secara mutlak, tak. Hak molek dia tu, sudut molek dia tu pun ada. Kalau tidak, hak tempat tu mula tak ada dek pun, tak ada pulau pun. Pulau tu baru berlaku, baru ada, baru timbul selepas berlaku gempa bumi kan. Kita maklum hak tu. Lepas tu barulah ada hikmat Tuhan tu. Nak siapa dia pula nak duduk situ, berapa keluarga pula, berapa luas pula, berapa pula rezeki orang boleh situ. Hak tu kan kita tak nampak. Kita duduk nampak hak mati ramai. Hak jangka panjang, apa kebaikan dia, tetap ada hak baik dia. Dengan sebab itu orang yang mengatakan Allah SWT buat hak tak molek tu apa, dia tidak faham sebenarnya. Hak tidak molek tu nisbah kepada kita saja. Nisbah kepada kita saja. Kalau dilihat dari sudut keseluruhannya, hak tak molek tu boleh jadi tak molek dari tak molek dari satu sudut saja. Dari banyak sudutnya molek. Dari banyak sudutnya molek. Usah ke benda lagu ni, hak benda hak biasa-biasa ni bukan kita boleh terima kan. Hak tak molek jangan apa dia. Kawan tu demam, dia tu sakit. Tak molek bagi dia, molek kepada orang lain tu boleh piti ke doktor pula tu. Hak tu tak molek kepada ni, molek kepada ni. Ada tak molek kepada manusia tapi molek kepada makhluk lain. Tak molek untuk generasi ni, molek untuk generasi lain. Itu benda boleh terima kan? Lagu tu lah juga ni pun. Tafri' abwab salati as-safar. Bab salatil musafir, ini bab sembahyang orang musafir. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, dia kata sembahyang ini difardukan dua-dua rakaat. Yang ni mulanya difardukan dua-dua rakaat. Sama ada di tempat seseorang itu pada ketika bermukim ataupun dalam perjalanan. Mula-mula tu dua-dua rakaat. Lepas pada tu ditetapkan sembahyang safar itu. Ditetapkan sembahyang safar. Mana sembahyang dalam perjalanan itu terus dua. Terus dua lah. Pakai ni lah. Dan ditambahkan pada sembahyang di tempat
seseorang itu duduk dengan tetap. Yang ni di tempat bermukim seseorang itu, fil hadar. Hak tu hak ditambah. Hak tu ditambah. Mana daripada 2 jadi 4. Hak 3 tu tidak, lagu tu dah. Hak 2 tu pun lagu tu dah. Hak misalnya subuh tu 2, tu tak ada apa-apa. Hak maksud di sini hak 4 kemudian hari ni. Hak kita tengok 4 learn ini. Asalnya 2. Asalnya 2. Jadi asal tu bila? Hak asal ni maksudnya bila di sini. Kemudian ditambah tu 2 lagi sehingga jadi 4. Zuhur, Isya, Asar itu bila? Adakah pada malam Mi'raj itu? Maknanya ditentukan sembahyang di 2-2 pada masa tu? Atau sebelum itu? Sebelum tu. Mana sebelum lagi daripada Mi'raj, sembahyang di 2-2. Apabila pergi Mi'raj, maka jadinya supah adalah ni. Supah adalah ni. Cumanya sembahyang dalam perjalanan itu tetap 2 seperti sebelum Mi'raj. Kalau kita kata selepas Mi'raj, maknanya pada Mi'raj tu terima 2. Kecuali hak maghrib, hak subuh tu memang 2 dah. Hak zuhur, asar dan isyak ni 2. Lepas tu tambah ni bila? Bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Itu ada beberapa pendapat. Tak apalah. Kita tengok di sini. Hadis ini termasuk dalam hadis muskil. Sebab apa? Sebab zahirnya bercanggah dengan ayat Quran yang lain. Ayat Quran iaitu wa idza darabtum fil ard falaysa alaykum junahun an taqsuru minas salah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Apabila kamu berjalan di muka bumi, maka tidak menjadi kesalahan kepada kamu untuk kamu qasarkan sembahyang. Bermakna sembahyang hak asal tu maknanya 4, tidak qasar. Sembahyang asal tu 4, tidak qasar. Mana kalau kita nak qasar boleh. Lagu mana hak kata ni sembahyang ni ditetapkan sembahyang safar. Kalau ditetapkan sembahyang safar, maknanya hak safar tu 2 dah lah. Apa yang kata tidak salah kepada kamu kalau dia berjalan dalam perjalanan kamu qasarkan sembahyang? Maknanya asalnya tidak qasar. Apa maknanya ditetapkan dalam safar ni? Apa makna kalau tetap tu makna sebelum pada tu 2 dah. Ni dia kata tak apa kamu nak qasar dalam perjalanan, bermakna sebelum pada tu tidak qasar, penuh. Apa makna? Dia nampak bercanggah situ. Sedangkan hadis ini menunjukkan bahawa tak ada qasar. Untuk sembahyang safar ni tak ada qasar daripada awal lagi. Sudah ditetapkan begitu. Sedangkan dalam ayat Quran ni nampak tidak. Mana asalnya tidak qasar. Boleh kita nak qasar tu boleh. Yang keduanya, hadis ini ia bercanggah dengan perbuatan Aisyah yang tersebut di dalam hadis yang lain, iaitu dia menyempurnakan sembahyang qasar. Dia menyempurnakan sembahyang safar. Yang ni dia tidak qasar. Kalau sembahyang qasar ni ditetapkan, sembahyang safar ni ditetapkan makna dalam bentuk qasar, apa yang Aisyah tu sembahyang tamam, sempurna kan? Itu persoalan. Mana sudah tetap dah lagu ni, apa dia sembahyang tamam? Itu yang kedua. Maka jawapannya ialah hak kata tak apa kamu nak qasar ini bukan berkenaan dengan sembahyang safar, tetapi berkenaan dengan sembahyang khauf. Cerita lain. Sembahyang syiddatul khauf, dalam keadaan ketakutan, tak apa nak qasar walaupun tidak musafir pun. Itu ceritanya. Nak qasar pun tak apa, tak qasar pun tak apa. Ini bukan kena-mengena dengan safar. Hak safar tu hak kata ditetapkannya. Hak safar tu memang tetap dah lagu tu. Kalau tetap dah, apa yang banyak mazhab ni, Malik, Syafi'i, Hanafi, gapo semua ni, apa ni bukan Hanafi, Ahmad gapo, dia kata sembahyang safar ni boleh
nak qasar pun boleh, nak semaya tamam, semaya yang sempurna pun boleh juga. Dah kalau sudah tetap dah semaya safar ni, maknanya dalam bentuk qasar, apa yang boleh juga tu demo tu kata. Itu timbul juga persoalan di situ. Yang kedua iaitu tak apalah ni. Dia ada dua tadi kita sebut hak kata sembahyang ni difardukan dua-dua rakaat. Kalau kita nak kata hak fardu ni bila? Bagi orang yang kata sembahyang ni difardukan sebelum daripada Mi'raj lagi, tapi bukan hak 5 waktu. Sembahyang pagi dan petang. Sembahyang pagi dan petang. Hak tu dia kata. Dia terima kata hak tu difardukan. Maka sembahyang ni dulu hak dulunya dua-dua rakaat. Maknanya hak petang tu asar tu pun hak 4 rakaat tu 2 juga. Setelah pergi Mi'raj, itu ditambahkan pada masa itu. Itu satu. Tetapi bagi orang yang mengatakan sembahyang ni baru difardukan, sebelum pada tu tak ada fardu pun, baru difardukan pada Mi'raj. Kalau ada pun sembahyang sebelum pada tu tidak dalam bentuk fardu, dalam bentuk pilihan. Nak sembahyang boleh, tak sembahyang pun tak apa. Begitu. Ataupun sembahyang tu maksudnya sembahyang hak 2 waktu tadi tu lah. Gitu je dalam hadis sebutnya. Dia kata pada malam Mi'raj itu difardukan dua-dua rakaat. Lepas pada tu ditetapkan sembahyang safar, mana 2 rakaat tu teruslah. Lepas pada Mi'raj tu pun terus. Lepas pada tu pun begitu. Tapi ditambah untuk sembahyang hadar. Untuk sembahyang hadar itu ditambah bila? Bila tambah tu? Kalau kita kata tambah ni mengikut setengah ulama, dia kata bila berhijrah ke Madinah. Sedangkan Nabi SAW lepas pada turun daripada Mi'raj tu, kan Jibril ajar dia, tunjuk sembahyang kepada dia. Sembahyang pada ketika tu berapa rakaat? 4 rakaat dah. Bermakna hak tambah tu masa mana? Bila tambah? Kalau kita kata masa Mi'raj tu terima, iaitu 2 rakaat belakang. Hak safar pun 2, hak hadar pun 2. Bila tambah tu masa bila tambah? Hak ulama kata selepas berhijrah ke Madinah baru tambah, baru jadi 4 hak zuhur ke apa tu. Macam mana hak Jibril mari ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya tu sebelum pada hijrah ke Madinah lagi. Hak dia ajar tu 4. Zuhur 4, asar 4. Tak dapat tidak, mereka ini dia kena kata tambah tu iaitu selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam turun. Turun. Jadi hak pada masa Mi'raj tu hak dia sebut tu sembahyang 5 waktu, bukan rakaat. Rakaat itu diajarkan, ditunjukkan oleh Jibril. Maknanya selepas tu dah. Ini mengikut pendapat yang kedua. Tetapi pendapat pada ana hak lebih kuatnya, iaitu hak 2 rakaat ni sebelum Mi'raj lagi. Selepas Mi'raj tu lagu tu dah. Supaya ada ni, apabila turun mari tu Jibril pun tunjuk sembahyang. Tunjuk sembahyang supaya ada ni. Maksud ditetapkan sembahyang safar yang disumpah sebelum Mi'raj. Dan ditambahkan untuk sembahyang hadar ni, maknanya pada masa Mi'raj tu situ ditambah. Yang ni jadi 4 rakaat. Hak sebelum pada tu sembahyang asar tu 2 rakaat, jadi 4 rakaat pada masa Mi'raj. Hak tu pendapat yang paling baik pada anda lah, pada pandangan anda. Ibnul Arabi juga berpendapat begini, hak ditambah ni pada masa Mi'raj, pada masa Isra. Bukan tambah tu ke dia. Bukan tambah tu ke dia, mengikut setengah-setengah ulama kata hak tambah ni semaya zuhur ke asar ke isyak ni selepas Nabi hijrah. Sebelum hijrah tu duk semaya 2 rakaat.
Sedangkan kita tengok bercanggah dengan hadis Jibril ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Hak tu belum hijrah lagi. Sebab tu lebih tepat seperti Ibnul Arabi kata tu. Ana pun lebih nampak gitulah. Tak secaralah hak sebelum daripada Mi'raj itu sama ada semaya hak 2 rakaat tu sebagai fardu kau tidak fardu, tak secaralah hak tu. Tak secaralah hak tu. Kalau kita tengok kepada hadis ni, maka hak sebelum pada tu pun fardu dah. Sebab apa dia sebut furidatis salat rakaatain. Makna fardu dah. Tapi tidak ada dalam bentuk 5 waktu. Hanya ada 2 waktu dia sembahyang. 2 waktu. Nah gitu. Jadi orang yang kata ditambah difardukan pada malam Isra' tu 2 rakaat kecuali maghrib, kemudian ditambah selepas hijrah kecuali subuh. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Baihaqi daripada Tariq Sya'bi, daripada Masruq, daripada Aisyah. Dia pegang dengan hak itulah. Tetapi tidak jelas. Tidak jelas. Situ ada berlaku kekeliruan juga di situ. Barulah kita tidak perlu takwil. Wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah ni. Barulah kita tak payah takwil kata hak ni dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan takut. Mana dalam keadaan musafir pun boleh. Sebab apa? Pada malam Mi'raj tu kan sudah tambah dah. Bila tambah maknanya hak itulah hak sebenarnya. Apabila kita dalam musafir kita kurang hak tu tak apa. Dalam musafir tidak mesti dalam khauf. Sedangkan ayat ni juga orang gunakan untuk sembahyang musafir tu, untuk qasar tu, ayat ni lah juga dalam keadaan tidak ada khauf pun. Jadi kalau ini bukan untuk musafir biasa, apa yang guna hak ni untuk tak sebagai dalil sembahyang qasar tu tak boleh buat dalil dah lah. Maknanya hak ni boleh dibuat dalil. Sebab apa? Sebab tepat dah. Hak kata tambah tu pada malam Mi'raj. Pada malam Mi'raj hak tu tambah. Dengan sebab itulah barulah ada makna hak ni ayat Quran ini. Mana tak apa kalau kamu nak qasarkan sembahyang, tak apa. Kemudian di sini timbul khilaf berdasarkan hadis ini. Di antara ulama dia ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan sembahyang qasar ni dalam perjalanan dalam safar ni adalah wajib. Wajib. Bukan pilihan saja dah. Tapi Syafi'i, Malik dan ramai lagi orang lain dia mengatakan ini pilihan. Nak sembahyang dengan sempurna pun boleh, nak sembahyang dengan qasar pun boleh. Tapi hak mana lebih baik itu ada khilaf pula. Tapi nak sembahyang dengan sempurna, dengan tamam itu memang boleh kata mereka. Sebab apa dia pegang dengan ayat ni lah. Apabila kamu bermusafir, maka tidak menjadi kesalahan kepada kamu untuk qasar sembahyang. Tidak menjadi kesalahan. Bukan makna mesti kamu sembahyang qasar. Kalau nak sembahyang qasar pun tak apa, tidak salah. Bermakna hak asalnya iaitu sembahyang tamam. Kalau seseorang itu sembahyang tamam, yakni dengan sempurna, sembahyang 4 rakaat, mana boleh tu. Dia pegang berdasarkan hadis inilah. Lepas tu hadis Muslim dan lain-lain yang menyebutkan dalam perjalanan itu ada yang puasa, ada yang tidak puasa, ada yang sembahyang dengan tamam, dengan sempurna, ada yang sembahyang qasar. Masing-masing tidak kata kepada hak tu hak ni, tak kata. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu, dia pun tak kata apa. Menunjukkan boleh sembahyang tamam itu. Tapi Imam Abu Hanifah kata tak. Dalam sembahyang musafir ni dia kena qasar sahaja, wajib. Kalau sembahyang juga tamam tak sah. Gitulah dia. Kalau sembahyang juga tamam tak sah. Sebab apa? Dia kata fa uqirrat salatus safar. Maka sembahyang safar ini ditetapkan. Maknanya sebuah hak asal lah. Apa makna ditetapkan? Makna sebuah hak asal. Hak asal mana 2 rakaat. Lepas pada naik Mi'raj pun 2 rakaat semacam. Mana itu makna ditetapkan. Bila ditetapkan lagu tu, apa yang kita nak tambahnya? Sebuah sembahyang zuhur kalau 4 rakaat, apa nak tambah jadi 5 ni je. Memang tetap dah 4 rakaat lagu tu.
Hak ni pun sembahyang musafir ni tetap dah dua. Apa yang kita nak tambah? Dia faham kot tu. Tak boleh tambah. Tak boleh tambah. Kalau sembahyang tamat tak sah. Sampai setara tu dia mesti kena sembahyang qasar. Itu pendapat dia. Tok guru dia, tok guru kepada Imam Abu Hanifah, iaitu Hammad bin Abi Sulaiman, dia kata kalau seseorang itu sembahyang dalam perjalanan dia 4 rakaat, dia kena sembahyang semula. Mana? Kena sembahyang semula. Supaya Imam Abu Hanifah tak sah lah. Itu tok guru dia kata lagu tu juga. Malik kata, Imam Malik kata, kalau dalam waktu lagi masih ada, tadi dia sembahyang sempurna, sembahyang 4 rakaat, waktu masih ada, dia kena ulang semula. Tapi kalau lepas waktu dah, tak payahlah, tak apalah, sah lah. Itu Malik. Tetapi Syafi'i dan Malik dalam pendapat dia yang satu lagi, dan Ahmad mengatakan tak boleh sembahyang qasar pun boleh, dalam perjalanan nak sembahyang dengan sempurna pun boleh. Tetapi hak kata wajib ni qasar ni, selain daripada imam-imam hak 4 mazhab ni, imam-imam besar ni, di kalangan sahabatnya, Sayyidina Ali wajib qasar, Sayyidina Umar wajib qasar juga. Dan Imam Nawawi mengatakan ini pendapat ramai ulama ni. Bahkan Khattabi dalam kitab dia Ma'alimus Sunan, dia kata mazhab majoriti ulama salaf dan fuqaha'il amsar ialah qasar itu wajib dalam perjalanan. Ini pendapat Ali, Umar, Ibnu Abbas, dan diriwayatkan juga daripada Umar bin Abdul Aziz, Qatadah dan Hasan. Itu pendapat awak dulu lagi. Maknanya kuat juga Ali itu. Ali ni pula di kalangan sahabatnya Aisyah, Uthman, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tu ada 2 pendapat, ada 2 riwayat daripada dia. Walau bagaimanapun ulama ijma' mengatakan sembahyang subuh tidak boleh qasar dah, 2 rakaat itulah. Dan sembahyang maghrib juga tidak boleh diqasar, itu ijma' ulama. Semua mazhab ada pun lagu tu, tak ada beza. Hak kata boleh qasar ke lagu mana wajib, hak ni hak 4 rakaat ya, atas hak 4 tu je, hak lain tu tak ada kena-mengena. Lepas tu hak boleh qasar ni pula perjalanan lagu mana, tu ada khilaf pula ulama. Perjalanan yang harus, kalau perjalanan kerana maksiat tak boleh. Tapi ada juga ulama yang kata ikutlah apa pun, asal jalan dia. Maksiat tu suku, hak tu bab lain, dia boleh dosa suku hak tu. Hak kata tak boleh tu kalau perjalanan maksiat tak boleh. Ini kan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kemudahan. Kemudahan Allah ni nak ambil untuk nak buat benda tak boleh pula. Mana boleh dia kata. Dia kata tak boleh. Khilaf lah dalam perkara tu. Tapi kalau perjalanan itu perjalanan yang harus, apa lagi kalau untuk pergi ke Mekah ke apa tu, lagilah. Maknanya ulama mengatakan boleh lah. Ada juga yang mengatakan hak boleh ni hak pergi ke Mekah saja, perjalanan tu saja boleh qasar. Kalau tidak, perjalanan lain tidak. Macam-macam pendapat lah ulama. Tetapi pendapat awak kebanyakannya asalkan perjalanan yang diharuskan. Perjalanan yang boleh lah kita pergi, kita pergi kela ke, kita pergi makan angin ke, boleh, harus. Makan angin tu boleh, bolehlah kita qasar. Itulah pendapat awak kebanyakannya. Tidaklah kata khusus nak pergi Mekah, nak pergi sana saja boleh, tak, tidak lagu tu. Walau bagaimanapun ayatnya ada, beberapa lagu tu ada tu ya. Lepas pada tu perjalanan walaupun tidak dalam keadaan ketakutan, walaupun ayat tu asal dia in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru, jika kamu takut orang kafir akan mengancam kamu, mana sesoalnya qasar ni baru boleh dalam keadaan tu. Tidak. Berdasarkan hadis kemudian menunjukkan bahawa ini adalah sedekah yang Allah SWT bagi kepada kita. Jadi kita kena terima lah. Imam Abu Hanifah pegang faqbalu sadaqatahu. Nabi SAW kata kamu kena terima, kamu terimalah sedekah Allah. Kalau sedekah orang lain tak apa, tak terima. Sedekah Allah ni Nabi SAW kata dalam bentuk amar pula tu, faqbalu. Amar itu menunjukkan wajib, kata dia. Maka wajiblah qasar. Dia pegang hak tu lah. Itu di antara pegangan dia.
selain daripada hak tadi. Gitulah. Lepas tu dalam kitab hak kita ni 7 hujah dia yang mengatakan bahawa wajib apa nama ni qasar dalam perjalanan itu, wajib qasar. Mengikut Hanafi, muka dia orang Hanafi kan, dia kemah hak itulah. 7 dia bagi dalil. Lepas tu hak dalil hak kata sembahyang tamam ini dia tolak, tak kemah kata dia. Tapi hak dia tolak ni sebenarnya hak memang boleh dipertikaikan. Hak tidak boleh dipertikaikan dia tidak tolak hak tu. Tu. Dia tak sebut hak tu. Kalau orang tak tahu hak tu kan, orang kata kemah hak dia ni. Nah, sebenarnya boleh juga dalam riwayat yang kemah. Begitulah caranya. Dia kadang-kadang ulama ni pun lagu tu juga. Sepuluh ya lah. Dia tahu kalau dia guna hak ni hujah ni berat kita. Kita tak usah sebut lah. Kita tak usah sebut. Gitulah soalannya. Sini pun dia tidak sebut. Padahal ada hak lebih kuat tu. Hak ni hak tak kuat. Hak tak kuat mana? Riwayat Daraqutni tu yang boleh dipertikaikan. Sedangkan hak kuat ada, dia tak sebut pun hak tu. Soalannya hujah Halik Sadar tu tak kuat mana lah. Dua ni nak pegang dengan dua ni. Padahal tidak gitu. Tidak gitu. Ana tak apa suka sikit jenis-jenis gitu. Jadi kita duduk tengah sudahlah. Duduk tengah. Ambil adil. Macam cara lah. Dia kadang-kadang ulama ni hak mazhab ni kan, dia lagu tu lah. Dia terlajak pergi. Hak Hanafi tu dia kemah hak dia. Hak Syafi'i pun orang dia kata, tengok tu. Ada hak kemah hak kita dia tak royak tu Nawawi tu dia tu. Pula. Dia kata ke Imam Nawawi. Imam Nawawi tu royak kemah hak Syafi'i. Tak marah Hanafi. Alik ni pun lebih kurang juga. Lebih kurang. Sebab tu kita tak usah tu. Tak payah baca. Tak payah baca. Benda ni benda masih khilaf. Ikutlah anak mana-mana pun tak apa. Lepas tu riwayat daripada Ahmad bin Hanbal, ni Ya'la bin Umayyah, dia pun sahabat Nabi juga. Dia kata kepada Sayyidina Umar, lagu mana kata dia, orang-orang duduk qasar ni, dia duduk pegang dengan ayat ni. Sedangkan dalam ayat ni ada sebut kalau takut orang kafir tu mengancam kita dalam keadaan khauf. Sekarang ni kita tidak dalam keadaan takut dan kita nak qasar, lagu mana nak kira? Sayyidina Umar kata, aku pun berasa pelik sepemu juga dulu kata dia. Lagu tu juga. Aku pun sebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata ini sedekah Allah Subhanahu Wa Taala beri. Tak ada kait dengan dalam keadaan takut ke apa, tak ada. Hak tu hak asal dia. Sekarang ni ayat tu juga diguna, tapi dah Allah Subhanahu Wa Taala bagi, walaupun kita tidak dalam keadaan ketakutan pun mana boleh kita kena terima lah hak tu. Qasar tu. Antara satulah maknanya diterima qasar itu. Sebab hak ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala bagi, walaupun dalam ayat tu disebutkan dengan qaid itu. Ini orang panggil qaid ittifaqi ataupun qaid aghlabi. Bukan qaid yang apa ni menunjukkan memang tak boleh. Qaid yang merupakan syarat, bukan syarat, bukan qaid syarti, tidak. Supaya dalam Quran sebutlah warabaibukumul lati fi hujurikum. Itu dia. Dan anak-anak tiri yang di dalam haribaan kamu. Tu kamu tak boleh nikah juga, ada juga nikah. Mana anak tiri hak kita riba, mana hak kita payah rojak kecil lagi. Mana kalau hak kita tidak riba, boleh kau nikah? Tak ada siapa dia kata boleh. Lepas tu dalam ayat tu sebut fi hujurikum tu. Itulah maknanya dia kadang-kadang dalam Quran ataupun hadis dia sebut tu, benda tu bukan merupakan syarat. Tidak syarat. Kalau tak ada hak tu pun tak boleh juga. Cuma kalau ada hak tu lebih-lebih lagi tak boleh. Gitulah. Mana kalau ada hak tu lebih-lebih lagi lah tak boleh. Kalau hak ni, kalau dalam keadaan takut, lebih-lebih lagi lah boleh. Mana gitu. Setara tak ada takut tu pun boleh. Kalau hak anak tiri saat ni tak boleh. Anak tiri tu tak boleh. Kalau lah hak dia sebutkan begitu, lagilah tak boleh. Lagilah tak boleh. Anak tiri hak kita duduk riba, duduk mengasuh, lagilah tak boleh. Secara anak tiri hak biasa tu pun tak boleh. Jadi dia qaid dalam Quran ke apa disebut ni, kita tak boleh pakai qaid dengan makna syarat sokmo. Tidak lagi tu. Supaya juga ayat Quran la tukrihu fatayatikum 'alal bigha.
in aradna tahassuna litabtaghu 'aradal hayatid dunya. Jangan kamu paksa hamba-hamba kamu menjadi pelacur. In aradna tahassuna, jika mereka mahu hidup suci. Mana kalau mereka tu tak apa, kalau dia setuju lagu mana? Boleh kah? Ada, tidak lagu tu. Tidak. Kalau dia suka pun tak boleh. Apatah lagi kalau dia tidak suka. Itu maksud dia gitu. Kalau dia tidak suka dijadikan sebagai pelacur, lagilah tak boleh. Kalau dia suka benda tu tak boleh. Dia Quran tu dia kena faham gitu. Banyak tempat qaid itu bukan merupakan qaid syarti, tapi qaid ittifaqi ataupun qaid aghlabi dia panggil dalam istilah dia lagu itulah. Dan riwayat asal lagi tu pun lagu tu juga. Riwayat asal lagi tu pun lagu tu juga. Cuma ada beza tu lah. Hak tu dia sebut perawi anak tu. Hak ni tidak sebut perawi anak. Kedua-duanya boleh pakai, tak ada jadi masalah. Tapi Imam Abu Dawud mari rawahu Asim Muhammad bin Mas'adah kama rawahu Ibnu Bakr, seseorangnya dia mentarjihkan hak kemudian, riwayat kemudian. Mana hak tak ada menyebutkan anak tu Abdurrahman bin Abdullah. Mana Ibnu Juraij terus ambil daripada si ayah tu Abdullah bin Abi Ammar itu. Bukan daripada Abdurrahman, patut Abdurrahman tu ambil daripada ayah dia. Mengikut Abu Dawudnya lebih kemah hak Ibnu Juraij tu ambil daripada ayah dia terus. Tapi sebenarnya kalau kita tahu dah Ibnu Juraij ini dia ambil daripada anak, ambil juga daripada ayah pun boleh kan? Tak apalah. Lepas tu hak riwayat ambil daripada anak ni, lepas tu anak ni ambil daripada ayah, bukan riwayat dalam ni saja, dalam kitab-kitab lain pun ada juga. Maknanya sama-sama bolehlah, tidak jadi masalah ni. Jadi sekurang-kurangnya kita tahu hadis ini dia ada beberapa turuk, ada beberapa jalan riwayat, ada beberapa sanad dia. Dan sanad dia tu ada perbezaan sikit-sikit. Perbezaannya seperti ini tidak mencacatkan hadis itu, tidak jadi cacat. Sikit lagi. Sejauh mana kau boleh qasar orang musafir ni? Imam Abu Daud nampak sininya dia tidak ikut guru dia ni, Imam Ahmad bin Hanbal. Dia sokong buat zahiriyah. Ni mazhab zahiri di sini. Bagi dia hanya 3 batu tu boleh qasar dah. Sebab apa dia mari hadis-hadis ni hak lagu tu berlaku. Itu cara dia. Dia tidak mari hak lain. Dia tidak mari hak lain. Sebab itulah Syekh Zakaria tulis bawah ni pada buka surat 276 apa ni, wa huwa bayanul masafah allati idza aradaha ar-rajul yasiru musafiran wa huwa 3 amyal 'inda az-zahiriyah. 3 batu mengikut mazhab zahiri. Wa qila wahid 'inda Ibn Hazm. Ibn Hazm kata sebatu boleh dah. Betul dia? Perjalanan sebatu boleh dah nak qasar. Ini seperti yang disebutkan oleh Syaukani. Lepas tu dia kata wa ila qawli az-zahiriyah mal al-musannif lima awrada fil bab riwayat ats-tsalatsa. Jadi pengarang ni Imam Abu Daud ni cenderung kepada pahaman zahiriyah sebab dia mari riwayat 3 riwayat ni hak lagu tu berlaku. Hak lagu tu berlaku. Dia tak mari hak lain. Itu cara pengarang hadis ni, kita hadis ni kalau dia mari hak tu makna dia kena hak tu. Siapa dia tak sebut dah hak lain. Ini menunjukkan bab ni menunjukkan bahawa Imam Abu Daud ni bukan bermazhab Hambali. Seperti ramai orang berkata dia ni bermazhab Hambali, dia ikut mazhab tu guru dia. Tak. Banyak tempat menunjukkan dia ni ijtihad dia sendiri. Cuma dalam kebanyakan masalah dia serupa dengan Hambali, itu betul. Tapi bukan semua. Misalnya sini serupa dengan Zahiriyah, ada setengah-setengah tempat lain serupa dengan Syafi'i, setengah-setengah tempat lain serupa dengan Malik, serupa. Gitu. Hak tu yang betul. Jadi dia kata, Anas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia keluar perjalanan sejauh 3 batu ataupun 3 farsakh. Syu'bah ni syak. Dia semaya 2 rakaat. Dia semaya 2 rakaat. Yang ni semaya qasar lah, semaya qasar. Daripada sinilah puak-puak ahli zahir pegang, iaitu paling kurang
jarak perjalanan yang boleh diqasar itu iaitu 3 batu. Dia pegang dengan hadis ni lah. Tetapi orang-orang yang tak setuju tu dia kata 3 batu ni bukan gitu maksudnya. 3 batu tak boleh pakai hadis ni sebab perawi syok. 3 batu ke 3 farsah. Kalau 3 farsah, 1 farsah 3 batu, bermakna 9 batu ni sini, bukan 3. Jadi kalau perawi itu sudah syak, macam mana kita nak pegang dengan hak ni? Dia tak sihat. Itu cara dia tolak. Jadi orang lain hak ni hak pegang 3 batu ni semacam dia pegang dengan riwayat lain lah pula. Memang ada yang sahih pun, memang ada yang sahih boleh dipakai, yang tidak ada syak lagu ni. Tetapi hak ni lah hak paling sahihnya sebenarnya. Riwayat hak berkenaan dengan perjalanan ni hak paling sahih hak ni. Dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Abu Daud pun hak ni. Tetapi oleh kerana ada syak tu, maka ulama-ulama hak tak pakai ni, hak dia kata 3 farsah kau gapo kau macam-macam pendapat itu, dia tolak atas dasar hak ni ada syak. Perawi dia tu syak, mana perawi tak ingat molek. Tapi dia tu kata kalau tak pakai hak 3 batu, pakai hak 9 batu, sebab 3 farsah tu tentu dah 3 batu je hak tidaknya, hak tidak pasti lagi. Tapi kalau 3 farsah tu sudah pasti dah. Demo kata pula ini bukan maknanya Nabi SAW semaya ni kerana perjalanan dia tu berhenti sekat 3 batu tu, dia nak pergi jauh lagi, cuma dia berhenti tengah jalan. Dia takwil, orang-orang hak tak terima tu dia takwil gitulah. Tapi orang-orang hak terima tu dia kata tidak. Tidak. Ibnu Hazm pula dia kata tak, sebatu boleh dah, kata dia. Kurang daripada sebatu tak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi pergi ke kubur Baqi', Nabi pergi Kedah, Nabi pergi gitu gini, dia semaya cukup sama. Tapi kalau lebih daripada tu kita tengok, dia semaya qasar. Itu pendapat dia. Pendapat dia. Lepas tu dia ambil riwayat Anas bin Malik juga. Dia kata saya bersembahyang dengan Rasulullah Zuhur di Madinah 4 rakaat dan Asar di Dzul Hulaifah 2 rakaat. Jadi jarak di antara dua ni naik batu. Naik batu. Mana tak cukup lagi orang kata 48 batu gapo tu. Ada yang kata 3 hari perjalanan, ada yang kata sehari semalam perjalanan, macam-macam pendapat ulama, banyaklah hak ni. Di sini. Tapi Imam Abu Daud buat mari hak ni ya. Dia mari hak ni. Nabi SAW berhenti di Dzul Hulaifah jadi naik batu tu bukan bermakna sebelum pada tu tak boleh, tapi tempat berhenti tu situ. Oleh kerana masuk waktu tu situ, dia berhentilah naik batu, kata dia. Dia semaya adalah situ, qasar dah situ. Orang yang tak terima ni dia kata bukan dia tuju Dzul Hulaifah, dia nak pergi Mekah tu jauh. Cuma situ dalam perjalanan. Bila kita nak pergi jauh lebih daripada lebih daripada itulah, mana 3 farsah macam-macam lah, ada kata 4 farsah, iaitu 48 batu. Perjalanan dia sebenarnya nak pergi sejauh tu. Jadi kalau tengah-tengah tu dia berhenti, dia boleh sembahyang dah qasar. Jadi orang hak tak terima tu dia takwil gitulah. Jadi orang hak terima ni macam dia kata ni naik batu, bukan 3 batu. Dia kata sebab naik batu tu bukan berhenti situ, masuk waktu situ. Bukan bermakna sebelum pada tu tak boleh. Kita tengok di tempat yang lain tu 3 batu tu boleh tu. Dia kata gitu. Bermaknanya kalau 3 batu ni Kota Baru di Kampung Bekhiya tu ada ke 3 batu? Mana boleh dah. Mengikut ni. Mengikut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim ni, dia hak ni. Dia lebih kena hak ni. Nak buat iyalah terpulang kepada masing-masing. Imam Abu Daud pun kena hak ni. Kena hak ni. Kemudian apa ni, Ibnu Hazm dia pegang dengan hak mana? Salah satu dia pegang iaitu dengan hadis Ibnu Umar dengan sanad yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Sebab tu je Ibnu Umar pergi dia qasar dah. Hadis sahih hak tu dalam Ibnu Abi Syaibah. Tapi bukan perbuatan Nabi, perbuatan sahabat. Perbuatan sahabat. Perbuatan sahabat pun takkan dia nak buat. Tak tu kan dia kata. Ibnu Hazm pegang hak tu lah. Lepas tu dia pegang dengan ayat tadi, wa idza darabtum fil ard. Bila kamu berjalan di muka bumi. Dia royak ke sejauh mana perjalanan? Tak ada royak. Orang panggil berjalan. Sejauh mana?
Dia kira gitu. Lepas tu hak sebatu tu dia pegang dengan riwayat Ibnu Umar. Dan riwayat itu riwayat yang sahih. Tetapi kalau duduk tepat kita tu ahli sunnah wal jamaah kata tak ada boleh qasar, boleh jamak tanpa sebab tu, kecuali adalah nanti apa akan datanglah kita akan bincang panjang lagi bab ni. Tetapi dalam keadaan biasa ni kita nak qasar tak boleh, dan kita nak kata itu kita musafir. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar. Maknanya kalau puasa tu boleh. Jadi semaya ni pun muka kita ni orang Syiah lah pegang lagu tu. Dia kata muka kita musafir kan. Nabi kata kun fid dunya ka'annaka gharib, ka'annaka gharib aw abiru sabil. Dia pegang hak tu. Kalau lagu tu, lagu mana ayat sana ni? Ayat hak berkenaan dengan puasa tu tak pergi mana-mana pun, tak payah puasa pun, tak apa jugalah lagu tu. Dan muka kita berjalan semua ni, muka kita tak pergi mana-mana pun, kita dalam musafir kan. Apa tak pakai hak tu? Tak boleh tu, tak kena tu lagu tu. Tak kena tu. Maksudnya musafir lah, orang panggil musafir. Cuma perkara ni ada khilaf daripada Nabi SAW. Sebenarnya masalah penentuan hak ni, hak perjalanan, tidak ada yang sahih sebenarnya. Yang tak boleh ditakwil, yang tidak boleh dipertikaikan. Macam hak ni 3 batu, orang takwil, dia kata ada syak. Syak tu tak boleh, tak sedap tu. Mana dia tak ingat boleh, dia tak ingat boleh, tak boleh pakai belakang. Hak 3 batu ke 3 persah tak boleh pakai, tak boleh pakai belakang. Pasal dia syak, walaupun dia tu orang kuat pun tak boleh pakai. Dia takwil lah. Hak lain-lain pun lagu tu ada takwil lah belakang. Tetapi ulama-ulama pegang ni dia atas dasar apa? Atas dasar amalan sahabat. Hak amalan sahabat orang ni gini, orang ni ada sahih. Memang banyaklah hak sahih ni. Ibnu Hazm dia pegang Ibnu Umar tu, hak tu pun sahih. Bukan Nabi, Ibnu Umar. Hak ni dia pegang Anas ni, 3 batu. Makna hak amalan sahabat tu ada hak sahih. Tapi hak Nabi SAW sendiri buat, dan dia menentukan sehingga kita kata mesti kena pakai, tak ada. Tak ada yang terang. Amalan sahabat ada, masing-masing pilih. Masing-masing pilih. Begitu. Wallahu a'lam.